di daerah Tutong. Baik, terima kasih kepada rakan tugas kita, Ramizah dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria buat anda penonton yang masih lagi setia bersama rancangan Rampai Pagi. Dan kali ini dari daerah Tutong kita bersua bagi berkongsi info semasa dan juga satu pakej program yang telah pun kita sediakan bagi tontonan kita bersama sebentar nanti. Dan alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan kita mengharapkan selaras dengan keadaan cuaca yang baik ini dapatlah habis kita yang melakukan aktiviti di luar rumah dapat menjalankan aktiviti tersebut dengan baik juga. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu Auda dengan satu makluman di sini iaitu mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan di kawasan sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan kawasan sekitarnya, yang mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini dilakukan pada hari ini, Khamis 29 Januari 2026 pada 11 pagi. Ia akan dilaksanakan pada pukul 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan disambung semula di sebelah petang bermula pada pukul 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Jadi ambil maklum khusus buat para penduduk kampung yang tinggal di kawasan yang terjejas bahawa pada hari ini diteruskan lagi kerja-kerja penyelenggaraan api elektrik yang akan dilaksanakan di kawasan yang dinyatakan sebentar tadi. Baik, untuk meneruskan lagi pertemuan kita pada pagi ini, ada penonton, apa kata kita beralih pula untuk menyaksikan bahan visual yang kami sediakan dari daerah Tutong. Pertanian Pusat Bahagia Tutong merupakan satu inisiatif pembangunan sosioekonomi berasaskan pertanian yang mula dilaksanakan pada awal tahun 2018 sebagai sebahagian daripada program kusawanan di pusat berkenaan. Program ini dirangka khusus bagi menyediakan platform latihan dan penglibatan aktif dalam aktiviti pertanian yang berdaya maju selaras dengan usaha memperkasa kemahiran vokasional serta upayaan kusawanan dalam kalangan pelatih pusat berkenaan. Aktiviti pertanian yang diusahakan oleh beberapa orang pelatih yang terdiri daripada orang kelainan upaya OKU berfungsi sebagai medium pembelajaran berasaskan pengalaman yang menekankan kemahiran praktikal, disiplin kerja serta nilai berdikari. Aktiviti pertanian yang dijalankan bukan sahaja disesuaikan dengan keupayaan fizikal dan kognitif para pelatih, malah turut menyokong pembangunan potensi mereka secara holistik. Aktiviti pertanian di Pusat Bahagia Tutong turut dilaksanakan di atas tapak seluas 1.5 hektar yang dioptimumkan penggunaannya bagi menyokong kelangsungan program kusawanan pertanian. Kawasan ini dimanfaatkan melalui penerapan pelbagai kaedah penanaman, merangkumi penanaman secara konvensional di atas tanah serta kaedah moden berskala kecil seperti penggunaan styrofoam dan polybag. Di samping itu, penyediaan kawasan semayan yang khusus membolehkan proses pembiakan dan penyediaan anak tanaman dilaksanakan secara lebih teratur dan terkawal. Melalui pelbagai kaedah pendekatan ini, ia menyokong keberkesanan pengurusan tanaman selain memberikan pendedahan praktikal menyeluruh kepada para pelatih OKU. Bermacam-macam jenis tanaman yang dihasilkan dan ditanam di Pusat Bahagia Tutong. Ada seperti dalam tanaman timun, terung, petola, buah lada dan sayuran, bayam, kangkung dan sebagainya. Tanaman ini adalah disebabkan mudah untuk penjagaan kepada pelatih-pelatih kelainan upaya Pusat Bahagia Tutong dan berpotensi untuk mengeluarkan hasil-hasil dan mengeluarkan hasil yang mudah dan di pasaran-pasaran yang digunakan harian. Pusat Bahagia Tutong dalam bidang pertanian ini dan tanaman di bawah penjagaan dan pengawasan oleh pengajar di bawah Pusat Bahagia Tutong dan diawasi oleh seorang pelatih industri Awang Samsuri bin Sulaiman dan berserta dengan pelatih-pelatih lain mengikut jadual-jadual harian. Walau bagaimanapun pelaksanaan aktiviti pertanian di pusat berkenaan turut berdepan dengan beberapa cabaran,
khususnya gangguan dari binatang perosak yang menjejaskan pertumbuhan serta hasil tanaman. Keadaan ini menjadi lebih mencabar berikutan amalan pertanian yang diamalkan tidak melibatkan penggunaan sebarang racun kimia. Ketiadaan bahan kimia kawalan perosak menyebabkan tanaman lebih terdedah kepada ancaman persekitaran semula jadi. Namun demikian, sebagai langkah penyelesaian, pihak pengurusan telah membangunkan struktur rumah hijau yang direka bentuk bagi mengawal kemasukan binatang perosak ke kawasan tanaman sekaligus mewujudkan persekitaran penanaman yang lebih terkawal, selamat dan mampan. Aktiviti pertanian dijalankan mulai jam 8 pagi hingga ke petang bagi seorang pengawasan pelatih industri dan pelatih-pelatih pusat bahagia lain mengikut masa yang diberikan seperti penyiraman dari jam 8 pagi dan sebelah petang, 3 petang untuk menjaga pemeliharaan semua tanaman-tanaman di pusat bahagia Tutong. Bagi pendapat kami, setelah beberapa kali kami membuat percubaan pertanian ini adalah sebagai salah satu aktiviti yang dapat dihasilkan oleh pelatih-pelatih orang kelainan upaya pusat bahagia Tutong kerana ianya mudah untuk penjagaan, pemeliharaan dan berpotensi untuk mengeluarkan hasil yang baik dan di dalam pasaran-pasaran. Daripada hasil-hasil tanaman ini, Pusat Bahagia Tutong memasarkan kepada melalui dengan media-media sosial, pegawai-pegawai kekitangan kerjaan, pegawai-pegawai swasta, orang-orang awam dan pemborong-pemborong dan gerai-gerai jualan. Dan selain dari itu juga Pusat Bahagia Tutong membukakan kepada orang ramai untuk terus berhubung dan datang ke Pusat Bahagia Tutong untuk membeli hasil-hasil pertanian di Pusat Bahagia Daerah Tutong. Aktiviti pertanian di pusat berkenaan dapat dilihat sebagai satu program kusawanan pertanian yang bersifat inklusif dan mampan, yang tidak hanya memberi tumpuan kepada pengeluaran hasil pertanian, tetapi turut menekankan pembangunan kemahiran, keupayaan berdikari dan kesejahteraan sosial para pelatih OKU. Pelaksanaan program ini mencerminkan komitmen berterusan Pusat Bahagia Tutong dalam memperkasa golongan OKU melalui pendekatan latihan berasaskan amalan sebenar yang sekaligus menyumbang kepada agenda pembangunan komuniti serta pemerkasan golongan OKU secara berterusan.